Shalom teman-teman sekalian, salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi di dalam siri yang baru. Semoga saudara-saudari semua sihat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam siri yang baru yang saya tajukkan 7 prinsip pelaburan semai tuai. Saudara-saudari, prinsip pelaburan semai tuai ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Ia akan memberkati kita semasa kita di dunia ini dan juga untuk hidup kita yang berkekalan di akhirat satu hari nanti. Galatia 6, 7, 10. Janganlah tertipu, Allah tidak dapat dipermainkan, kerana apa yang disemai oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Manakala orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup yang kekal. Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak putus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang. Lebih-lebih lagi, saudara-saudara kita yang seiman. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahawa hidup kita adalah seperti seorang petani. Dan jikalau kita menggunakan prinsip ini dengan bijak, kita akan diberkati di dalam semua aspek kehidupan kita. Di dalam perhubungan kita, di dalam keuangan kita, di dalam bisnes kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kerjaya kita, di dalam talenta kita, kesihatan keluarga, masyarakat, ministri dan pelayanan kita dan sebagainya. Teman-teman sekalian, setiap kejayaan atau sukses seseorang adalah dapat dikesan semula dengan bagaimana seseorang itu mengikut prinsip-prinsip pelaburan semai tuai. Wow, cara kita mempraktikkan prinsip pelaburan akan menentukan sama ada kita menjadi seorang yang berjaya ataupun tidak berjaya untuk masa hadapan. Mari kita sama-sama mempelajari 7 prinsip ini yang saya bahagikan ke dalam 7 sesi. Prinsip yang pertama adalah berkenaan dengan benih. Maksudnya, semuanya bermula dengan benih. Setiap idea adalah satu benih. Setiap mimpi adalah satu benih. Setiap wawasan adalah satu benih. Setiap kejayaan bermula dengan benih, saudara-saudari. Negara kita Malaysia bermula dengan benih idea. Setiap gereja bermula dengan benih idea dan sebagainya. Hidup kita sebagai manusia pun bermula dengan benih. Semuanya bermula dengan benih. Izinkan saya cadangkan bahawa benih adalah sesuatu yang berharga yang boleh kita berikan. Sesuatu yang berharga seperti pujian, nasihat, masa adalah sesuatu yang berharga yang boleh dijadikan benih. Wang, dana dan duit, itu adalah satu yang berharga, iaitu benih yang boleh kita laburkan ke dalam bisnes dan kehidupan orang lain. Pengalaman kita, kasih dan kata-kata dorongan kita, pemuridan dan pengajaran kita, semuanya itu adalah berharga yang boleh kita jadikan sebagai benih untuk memberkati orang lain. Ada pepatah Inggeris mengatakan, we can count the number of seed in an apple, but only God knows the number of apple in a seed. Saudara-saudari, kita boleh mengira berapa biji benih di dalam satu apple, tetapi hanya Tuhan yang tahu berapa apple di dalam satu biji. Satu biji benih apabila disemai akan bertumbuh menjadi pokok yang berbuah lebat. Dan dari pokok tersebut, ia akan menghasilkan banyak lagi pokok-pokok yang berbuah lebat dan akan berkembang sehingga ratusan ekar tanah. Inilah potensi eksponensial satu biji benih. Dan kita lakukan semua ini dengan iman bahawa satu biji benih akan melipat ganda. Inilah prinsip pelaburan semai tuai. Alkitab mengatakan di dalam Zakaria 4:10a, siapakah yang memandang hina hari terjadinya hal-hal yang kecil? Mereka akan bersukacita ketika melihat batu landung di tangan Zarubabel. Wow, maksudnya walaupun kita memulakan sesuatu dengan yang kecil, dengan yang tidak ketara kelihatannya, dengan yang insignificant, tetapi potensi masa hadapannya adalah besar. Kita lakukan semua ini dengan iman kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudari, semua potensi ini tidak akan menjadi nyata jikalau kita tidak menyemai benih secara sengaja ataupun intentional. Nothing happens if the seed is not planted. Benih di dalam beg plastik tidak akan bertumbuh dan berbuah, kan teman-teman sekalian? Hanya apabila benih disemaikan ke tanah, barulah ia akan menghasilkan buah.
Yohanes 12:24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika benih gandum tidak jatuh ke tanah lalu mati, benih gandum itu hanyalah benih. Tetapi sekiranya benih itu mati, benih itu akan banyak menghasilkan buah. Yesus adalah seperti benih yang jatuh ke tanah lalu mati, yang apabila disemaikan ke dalam tanah hati kita yang terbuka akan menghasilkan buah berlipat ganda, 30, 60 dan 100 kali ganda. Teman-teman yang dikasihi sekalian, jikalau hari ini kita belum mengenal Yesus secara pribadi, izinkan saya dengan rendah hati mendorong kita menyediakan tanah hati kita supaya benih berita baik ini dapat disemaikan dengan baik. Kita hanya boleh diselamatkan melalui korban yang agung, Yesus Kristus, yang mampu menebus dosa kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Dan keselamatan kehidupan ini hanya diperolehi melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, Tuhan mahu mengingatkan kita pada hari ini prinsip yang pertama, iaitu benih. Semuanya bermula dengan benih, dan benih ini haruslah disemaikan jikalau kita mahu melihat buahnya. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, dan hari ini kami telah mempelajari prinsip pelaburan semai tua yang pertama, yaitu benih. Biarlah benih firman Tuhan tersemai ke dalam hati kami, supaya firman-Mu mula berakar umbir dan berbuah tepat pada masanya. Ajar kami Tuhan, supaya kami menyemai yang berharga ke dalam setiap aspek kehidupan kami, supaya kami menyemai yang berharga ke dalam kehidupan orang lain untuk memberkati mereka. Kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.